Okey, Assalamualaikum dan selamat datang ke Borak F1. Untuk video kali ini, kita akan buat podcast bersama sahabat saya, Zul. Okey, apa khabar Zul? Sihat? Khabar baik. Khabar Ya. baik, sihat. Macam biasalah, kita pukul 11 malam ni, saya akan contact awak. Bang, jom kita buat podcast. Okey, untuk podcast ataupun perbincangan malam ini adalah tentang apa yang kita boleh belajar daripada pre-season testing Formula One musim 2024. Okey, secara brief saja, Zul, kau rasa banyak tak benda yang kau boleh gambarkan untuk musim 2024 ni untuk perlumbaan pertama? Boleh gambarkan tak macam mana nanti perlumbaan tu? Briefing lah, tak adalah details tapi brief saja. Mhm. Kau dapat bayangkan tak siapa yang akan laju, siapa yang akan lambat? Mungkin tak details? Okey. Yap, faham. Ha. Okey, macam mana nak start? Aku bagi pendapat aku rasa, kalau ada kereta ataupun tim yang boleh win race tu, Hmm. tapi aku rasa maybe dia bukan Grand Slam, Ah. faham tak? Mhm. Aku rasa macam tu lah based on apa yang kita nampak. Mhm. Bahasa mudah faham dia, maybe, ni kita Mhm. maybe Mhm. Ferrari boleh pole position, Mhm. tapi maybe at the end Max Verstappen yang menang. Tapi cuma aku dapat rasa yang dia takkan lead every lap. Mhm. Itu aku dapat rasa. Mhm. Maknanya maybe Ada ada fight jugalah. slightly, yes, ada, orang kata ada dynamic lah. Ada Race tu dynamic. graf dia ada turun naik turun naik. Tak adalah just macam tu mendatar je kan. Okay. Maybe macam tu lah. Based Oh. on apa yang kita nampak lah dekat dekat pre-testing Mhm. yang baru-baru ni. Mhm. Based on long run, based on tyre deck. So banyak-banyak Mhm. orang kata banyak sebab lah. Betul. Banyak kenderaan yang inilah ada yang dengar contohnya Mercedes sandbagging dan Hmm. sebagainya. Yeah. Tetapi bila kita tengok secara kita tak pergi detail lagi tapi secara rawak tu kita tahu uh, every pasukan tu lain dia punya fokus dia. Macam tu. Hmm. Betul? Macam contohnya lah mungkin contohnya katakanlah contohnya Ferrari memang last year memang mengalami masalah degradation. Mungkin dia buat sesuatu tentang degradation tersebut. Macam aku rasa podcast sebelum ni Zul ada cakap tentang dia punya orang kata DRS punya speed. Jadi dia nak tingkatkan lagi raw speed pada DRS contohnya lah. So Mm-mm. setiap orang ada dia punya tu, macam maybe Mercedes ada orang kata sandbaggy, tapi ada kata bukan, memang dia slow. Kita tengoklah nanti pelan-pelan, tapi daripada pre-season testing ada sedikit sebanyak uh, kita boleh nampak lah. Tapi untuk malam ni, saya dah berbincang dengan Zul. Zul kata ada benda yang kita boleh bincangkan daripada beberapa data yang kita boleh dapat daripada media sosial. Saya pinjam sedikit daripada kredit untuk F1 Data Analysis dengan F1. So, kita akan ada pinjam beberapa gambar. Okey, kita terus kepada gambar pertama. Aku rasa gambar pertama ni dapat membantu kita tengok kat mana letaknya 5 jentera yang terhangat lah senang kata dekat dalam Mhm. Formula One ni. Kata top 5, boleh kata top 5 lah yang terhangat. Mm-mm. Kat mana position dia sekarang ni? Okey, kita pergi ke gambar pertama. Kalau saya rasa dekat skrin saya akan nampak, Zul boleh tengok nanti. Kita ada gambar tersebut ada 5 jentera. Ada Ferrari, ada kata best low speed grip. Maksudnya kat tempat low speed grip, dia paling grip. Kata tanda soal. Dekat Mercedes dia kata all rounded. Okay, ni daripada formula data analysis. Lepas tu dekat Red Bull tulis best downforce. Dekat McLaren highest drag or lowest PU mode. Dan worst cornering, more fuel. Itu untuk Aston Martin. Tapi tak apa. Yang itu hanya pertanyaan yang kita fikirkan. Adakah semua itu betul? Kita tengok daripada data yang diberikan kat bawah tu. Okey, dia membandingkan antara SF24, W15, RB20, MCL 38, AMR 24. So, apa-apa pun kita pergi kepada dia punya top speed dulu. Sekarang ni top speed, the highest top speed yang paling tinggi ada dua, iaitu Red Bull RB20 dengan Ferrari SF24, iaitu
itu 319 km per hour. Daripada raw speed dia sebenarnya tak ada, bukanlah aku kata tak ada perubahan, tapi daripada season 2023 sebenarnya memang dua jentera tersebut yang memang raw speed yang paling tinggi. Bukannya Mercedes sebenarnya, tapi memang Ferrari dengan Red Bull. Cuma Ferrari tahun lepas mengalami masalah tire degradation wear yang sangat teruk berbandingkan Red Bull tahun lalu. Jadi orang kata siapa namanya, Max Verstappen, dia mampu go long. Maksudnya Ferrari dah kena tukar tayar, dah tak boleh nak kontrol, tapi Max Verstappen masih boleh pergi lebih jauh untuk tayar yang sama pada jarak yang sama, tapi dia berbeza daripada tu. Okey, daripada sini kalau Zul sendiri, apa yang kita boleh dapat daripada top speed ni kalau sekali kita tengok? Okay, macam tajuk dah go quite detail juga pasal top speed tadi. Ini top speed ni which is tak termasuk DRS Ni Mm-mm. kalau tak open DRS okay, Betul. ni Ni top speed yang pure top speed, tak ada DRS, pure tak lah. ada ERS kan. Betul. Okey, faham. Sebenarnya tak jauh beza sangat pun. Hmm. Kalau tengok daripada paling tinggi 319 dengan 315. Mhm. Cuma yelah, track F1 ni bukannya semua straight kan. Betul. Kan. So macam macam sebelum mula start mula-mula tadi Tajuk ada mention kita basically team ni dia ada fokus, dia main fokus. Let's say team ni kita nak fokus time day one, kita nak fokus pasal tire deck. Day 2 nanti kita akan fokus temu time cornering, high speed ke low speed ke kan. So cuma ya kalau um, untuk lima team ni which is semua ada kekuatan masing-masing sebenarnya. Ada kan, ada yang cumanya dia nak cari yang kalau boleh semua balance. Maknanya pergi track A, B, C, D dia boleh perform dekat semua. Faham. So benda tu kita nampak dekat Red Bull, tapi dekat 4 team ni track A maybe Ferrari kuat, pergi track B Mercedes pula, pergi track C McLaren pula kan. So pergi Monaco Aston Martin Betul. contoh kan. So maknanya macam mana dia orang nak fight dengan Red Bull kalau tak konsisten. So Betul. maknanya benda tu yang dia orang akan cari time pre-testing lah. Maknanya apa benda kita kena buat, kita kena improve. So kalau kita tengok dekat fast corner kan, Tajul tengok fast corner Red Bull. So basically aku rasa lebih daripada 50% lah track F1 ni semua lagi banyak fast corner daripada slow corner. Betul tak kan? Betul. So tengok dekat fast corner tu 212. Compare yang paling dekat dia pun 207. Itu dah jauh dah beza. Betul. So macam mana nak gain time dengan Red Bull? Kalau top speed boleh match, contoh macam Ferrari, dia boleh match dengan Red Bull, tapi dekat fast corner dia dah lost 7 km per hour. Kat situ dah kalah dah. Betul. Kan. So tu dah cakap dia kereta ni dah di-design cantik untuk kesesuaian semua karakter. Betul. Bukan karakter circuit je, karakter corner tu sendiri. So a lot work to do sebenarnya based on data ni saja. Tapi basically data ni sebenarnya bukanlah tak boleh pakai. Aku rasa maybe 80 to 90% boleh pakai kan. Cuma kan ada tim-tim kan akan ada improvement. Betul. Seiring Dengan musim. Betul, musim ni kan. So tapi untuk the first few race aku rasa data ni sangat-sangat membantu lah untuk kita predict. Betul. So mungkin Zul terus lompat kepada fast corner. Betul. Bila kita tengok jauh sebenarnya 212 dengan 200 paling dekat 207. Senang kata lebih kurang hampir 10 km per hour beza lah, 5 ke 10 kan. Tapi dan setengah, dan macam mana kata ibarat macam ada orang pakai ERS ataupun DRS dengan orang yang tak pakai. Dia punya perbezaan tu. Sebab dengan adanya DRS sebenarnya boleh 10 ke 20 km per hour. Tapi dengan perbezaan macam ni, dengan AMR je dah jauh sangat beza. Kan? Betul, 17 kan? 17. Dan dengan Ferrari yang paling dekat top speed yang sama, fastest corner, beza je dah 7 kan? Setuju macam Zul kata, sebab memang sebanyak dalam satu track
hampir semua corner adalah fast corner, hampir lah, bukan semua tapi kalau kita nak bandingkan dengan slowest corner ataupun corner yang sangat perlahan dalam satu track, selalu ada satu, paling Satu banyak dua pun sikit, dua. ada sikit Dia kan, tak ada sikit. sampai 5 6, Betul. tak ada. Betul. Paling pun yang orang kata heartbreaking, yang kau kena slow betul-betul, maksimum 2 ke 3 macam tu lah. Mungkin kalau kita nak bandingkan street circuit, ada banyak sikit lah. Street circuit ada Betul. banyak sikit. Tapi yang fast corner, most track yang normal track memang banyak fast corner. So kita boleh terus kepada slowest corner tu. Contohnya memang kalau kita tengok Ferrari lebih unggul dalam bab ni. Orang kata okey lah tu fight tak. Dia takkan fight. Beza sikit sebab berbanding kalau kau ada fast corner 7 dengan satu slowest corner je, itu akan memberi beza yang sangat banyak. Dan kalau kita tengok dia beza dia sikit sangat. Satu je. Antara Red Bull dengan Ferrari punya speed dekat slowest corner tu bukannya signifikan sangat berbanding 7. Itu lebih banyak. Dan kalau kita nak bandingkan dengan cara pemanduan Max Verstappen. Max Verstappen punya driving ni dia lebih pointy. Pointy ni macam nak cakap dia brake sehard yang mungkin. Kalau untuk slowest corner sehard yang mungkin, belok dan maksudnya dia tak perlu brake yang sangat smooth lah. Dia tak perlu cornering yang sangat smooth. Dia perlu brake hard, turn dan start balik semula laju tu. So dia perlukan raw speed yang kuat lah. So aku rasa build untuk RB20 ni sesuai dengan cara pemanduan Max Verstappen. Tapi mungkin Leclerc, Carlos Sainz lebih suka smooth cornering berbanding pointy. Sebab pointy ni agak payah. Sebab kalau dia akan ada tendency untuk orang kata understeer. Betul lah. Tapi dan dia bermain dengan brake. So brake dan ada boleh menyebabkan understeer atau oversteer lah. Okay, mungkin Zul nak tambah sikit tentang slowest corner. Ada tak? Tak ada? Slowest corner aku rasa slowest corner tak banyak sebab tak ada signifikan beza sangat kan. 67, 65, 66, 63. Tapi macam mungkin Ferrari ada sikit advantage dekat track yang macam Monaco, maybe Monaco, Baku, Singapore, kan. Semuanya, tapi itulah bukan 10 race yang macam track track ada karakter macam tu kan. Mostly semua ada fast corner aku rasa. So cuma benda ni dia orang boleh tune, boleh tukar. Betul. Ikut kita punya race nantilah. By race akan ada. Dia bukan stick lah macam ni kan. Kalau kita tengok betul, kalau kita tengok lap time based on lap time dekat Bahrain lah. Lap time ni kita tak boleh nak orang kata nak apa? Aku rasa lap time ni paling tak boleh nak kita percaya 100%. Sebab kadang-kadang diorang ada strategi sendiri. Contohnya dalam satu lap, lap ni aku nak engkau section pertama je buat top speed. Buat yang sehabis kau boleh. Sector 2, Sector 3 kau relax chill. Nanti next lap kita fokus pada Sector 2. Contohnya kan. Dan next lap kita Sector 3. Tapi sebenarnya kalau kita campurkan, kita akan dapat our best lap lah. Tapi so data ni adalah just data the best lap. Tapi dia tak menunjukkan data utama the best performance. Lagipun dalam race dia endurance kan. Dan ada degradation dan sebagainya. Ini diorang boleh masuk, tukar, keluar balik, buat berapa lap kan. Jadi dia mungkin tak sama 100% lah daripada tu. So, jadi sebab tu lap time ni tak adalah, kita just boleh dapat gambaran sebenarnya speed tu ada, tapi bukanlah speed sebenar. Dia tak speed yang sebenar. Itu yang kita pasti kita nampak lah. Okay. Yang ini itulah nanti kita akan tengok lah, sebab kita tengok dia betul ke W50 ni all-rounder ke dan sebagainya. Kita kena tengok sebenarnya dalam perlumbaan. Day testing ni kita nak tengok data-data je, tak boleh nak tengok sangat dia punya speed tu. Okey, kita pergi ke gambar nombor seterusnya, gambar nombor 3. Gambar nombor 3 ni ini dia dalam day testing tu dia membandingkan antara tire degradation yang dialami oleh Charles Leclerc dengan Max Verstappen dia kata. Okay, so yang pastinya kalau kita tengok yang banyak
arah ke atas yang kita nampak ada satu graf berwarna putih arah ke atas itu sebenarnya Leclerc punya degradation so bukan degradation lah, dia punya pertambahan lap time. Maksudnya bertambahnya lap semakin meningkat ataupun semakin lambat lap time yang dia buat yang nampak very significant. Contohnya pada soft C3 tu kita boleh tengok perbezaan yang meningkat sangat tinggi. Dia punya tu lap time dia daripada lap pertama, lap kedua, lap ketiga, katalah bertambah tu every 5 lap tu makin bertinggi. Tapi Verstappen okay, kita tengok yang first graph ya kat C3 tu, daripada kosong sampai lap ke-15 tu, lap time dia boleh kata konsisten. Adakah ini menunjukkan tayar dia orang tak ada degradation? Mungkin Zul boleh cerahkan kita sikit tentang apa yang kita boleh dapat. Okay, sebenarnya Ha. data ni aku tengok lambat sikit tau. Kita sharing kat sini dalam grup WhatsApp kita ada share lah. Dia cakap Ferrari punya ni dah improve a lot. And then tengok Fred punya Fred Vasseur, principal Ferrari, dia orang cakap SF24 ni another planet in terms of comparison tire deck from SF23. Maknanya dia orang dah improve banyak gila sebenarnya Ferrari. And then nak share, Ferrari is the second best untuk tire deck punya low degradation, second best. So kalau let's say kau ambil tim lain, Lagi aku tengok. rasa maybe like, macam haram lah dia punya graph tu kan. Memang jauh Sebab sangat. betul. Before graph ni keluar, dia orang ada compare McLaren dengan Ferrari, tak silap aku. Norris ke Piastri aku tak ingat. Cumanya dia orang ambil lah sebab Ferrari dah improve a lot. So saja nak ambil yang Red Bull punya perbandingan. Compare Red Bull kan sebab kita punya benchmark lah kan. And then saja nak ambil sebab ni kereta baru. Red Bull ni bukan kereta tahun lepas yang dia orang just adjust sikit. Dia bukan minor changes. Ini major, okay? Betul. Major. Aku rasa more than 80% lah. Maybe dia orang punya floor je maybe yang pakai yang lama kan. Okay. Cuma kalau tengok lap time kat situ, untuk soft, pada mulanya kalau tengok kan maybe 5 lap pertama, maybe Ferrari lagi laju daripada Red Bull. Kita tengok. Tapi Betul. ini kita tak, maybe Red Bull tak push atau Max tak push, itu kita tak tahu. Cumanya nak kalau boleh tengok 3 compound ni, yang aku rasa medium maybe Ferrari is better than Betul. Red Bull. Okay. Hard after maybe 15 lap baru Ferrari ada deck yang kuat sikit compare to Red Bull. Tapi still nampak Ferrari lagi laju sebenarnya. Cuma orang kata nak long lasting ni sebab race kan. Race kan kita 50 lap, 60 lap. Cumanya kalau nampak ada note tak crazy consistency, not even pushing 100%. Dekat graph ada arrow warna biru tu kan. So sebenarnya memang betul crazy lah, memang gila lah. Macam mana dia orang boleh design ni. Seakan-akan tayar tu tak haus, tak botak langsung. Kalau ada bulu-bulu rambut tu je kan, dia tak tertanggal lah. Ibarat macam tu melekat lagi kan. Tapi aku maksudnya dia sebab downforce ni dia tak boleh terlalu kuat, dia tak boleh terlalu lemah. Sebab downforce ni untuk satu kenderaan, orang tak boleh faham macam bukannya downforce tu makin kuat maksudnya kereta kau makin laju. Dia tak berfungsi macam tu. Sebab downforce tu kalau terlalu kuat, dia akan menyebabkan kereta kau lagi slow. Sebab downforce ni senang kata ibarat kereta kau ditekan dari atas. Jadi kalau kuat sangat dia tak bergerak. Tarik ke bumi tarik ke bumi. Tertarik ke bumi. Disebabkan oleh angin tu menyebabkan kalau kuat sangat kereta kau tak laju. Kalau rendah sangat kereta kau akan laju. Tetapi kalau tayar pun tak melekat dekat lantai, kau terbang lah. Ibaratnya tak balance tak balance lah. So memang kena cari titik tengah di mana downforce tu tak menekan sangat tapi grip pada tayar tu masih boleh menyebabkan tujahan kepada kehadapan lah kan. Dan dia bermain juga dengan grip ketika buat turning kan, sebab dia orang fast corner laju. So maksudnya grip tu patutnya lagi banyak lah tayar kau haus kan. Tapi dia masih boleh maintainkan dia punya degradation. So, tapi yang ni dia mungkin susah nak ukur degradation tu, tapi dia olahkan daripada lap time tu
dia menggambarkan degradation sebab semakin bertambah lap, semakin lambat jentera tersebut. Tetapi macam Zul cakap juga, dalam perlumbaan dia lebih kepada long apa Long kata run. long run. Dia sebab tu qualifying time tak sama dengan masa race time punya lap time. Sebab qualifying kau pakai satu lap atau dua lap ataupun kita kata minimal 3 lap lah. Out lap kau tak push langsung. Lepas tu lepas tu hot lap masa kau tengah buat qualifying time, lepas tu masa kau masuk balik. So 3 tu tak boleh diorang akan push 100% to the limit tayar sebab dia tak akan pakai lagi dah tayar lepas tu, berbandingkan dengan perlumbaan di mana kau guna tayar untuk contohnya soft 10 to 15 lap. Lepas tu contohnya medium 15 ke 25 lap kan. Waktu hard mungkin sampai 30 lap. Lebih kurang macam tu lah. Ni plus minus lebih kurang minus. So diorang tak akan push 100%, maybe 75%. So maybe apa yang kita nampak ni pun bukan 100% menggambarkan, tapi sikit sebanyak kita boleh nampak lah dengan dengan tayar tu dia pasti still consistent. Tak 100% pun still consistent. Susah sebenarnya, susah nak cari consistency tu. Tu Even driver yang elite pun, kalau kereta tu kau tak tayar degradation dia tak konsisten, dia orang akan susah nak manage. Let's say kalau team kita ada strategi kan, ada strategi A, B, C. So A tu kita nak kena tukar kepada B, maybe ada safety car, tapi B alamak tak boleh, kau kena long run, tapi tayar dah habis. So option kita kurang. Bila konsisten macam ni, Red Bull ada banyak option strategi. Betul? Maybe dia ada 5-6 strategi. Tapi kalau tim yang tak ada consistency macam ni, maybe dia ada 2 option je strategi. Tak ada A, B. So possibility nak menang race tu memang lagi tinggi dekat Red Bull lah. Itu je sebenarnya nak bagi tahu. Okay, so kat tepi tu kita boleh nampak lah average lap time itu apa? Pertambahan Aku pun tak tahu apa benda tu. Better tire wear. Yang penting setiap lap tu tire wear Red Bull lebih unggul lah untuk di testing ni. Tapi adakah dia 100% menggambarkan? Dia tak 100% menggambarkan dalam perlumbaan. Tetapi kita sikit sebanyak dapat mampu melihatlah kehebatan Red Bull setakat ini. Pastinya di perlumbaan nanti betul-betul kita dapat tahu tengok macam mana dia orang punya keadaan jentera. Anyway, itu berkenaan dengan antara Charles Leclerc dengan Max Verstappen. Kita pergi kepada gambar terakhir. Gambar terakhir ni cuma kita nak tunjukkan ni daripada F1. Terima kasih F1. Saya pakai gambar awak sementara. Okay, adalah total testing lap completed daripada day 1, day 2, day 3 dengan total. So paling banyak membuat lap time adalah Haas dan paling sikit adalah Williams, iaitu Haas 441 dan Williams 299. Hampir separuh sebenarnya, lebih hampir separuh dia punya tu. Adakah signifikan? Tak signifikan. Lagi banyak kau buat lap, lagi banyak kau dapat data. Itu pasti nombor satu. Nombor dua, dengan lebih banyak kita buat lap, maksudnya menunjukkan kebolehan enjin mereka lah. Dan ini hanyalah mungkin bukan rumours, andaian aku sahaja. Kemungkinan driver selesa dengan jentera, jadi tak banyak tweaking yang perlu mereka buatkan, menyebabkan mereka boleh berada di atas track lebih lama. Kalau Zul, kau rasa apa yang boleh kita dapat daripada total testing lap completed ni? Okay, based on jadual yang dikeluarkan daripada F1 sendiri ni, aku sebenarnya terkejut sebenarnya Haas tu boleh buat sampai 440 tu. Kan, sebab aku ada terbaca dia punya macam dia punya analisis lah, apa yang Haas ni intention dia ataupun main purpose dia nak fokus. Macam kita early mention dalam mula-mula tadi, lain-lain tim ada 10 tim, semua ada nak target ni. So Haas ni, kalau kita tengok last season, diorang especially Nico Hülkenberg kan, kalau qualifying top 5 pun aku rasa berapa kali pun sorry bukan and then dia, aku rasa dekat 10 kali ke lebih 10 kali dia lepas Q3. Betul. Maksudnya qualifying Kan? dia power gila, tapi untuk race tak boleh nak. Sampai race
Tak boleh. habis. Sebab bukannya dia dengan tim yang ada mistik apa ke, tapi tayar diorang lepas 10 lap habis. Botak. So, dekat situ dia kena manage and then kat situ dia banyak lost Mm. position. So, maknanya tyre deck dia antara yang Terburuk lah. paling teruk sebenarnya Ha. paling teruk. Antara yang paling teruk sebenarnya. Aku rasa dia paling teruk. The worst lah untuk ni significant gila dia punya drop tayar dia tu. Mm. So maybe this season Haas nak improve benda tu. Mhm. Maknanya maybe kalau qualifying dah dapat Q3, Q2 tu, so Mm. kalau race tak adalah drop jauh sangat kan. Mm. Ni qualifying top 10, tiba-tiba race 18, 19. So macam kan. So nampaklah intention dia orang yang aku boleh faham Mm. based on previously punya testing tahun-tahun lepas pun mana-mana team yang macam tadi ada mention tadi, biasanya team tu ada driver tu selesa and then ready. Mm. Maknanya okay, kita buat tu sehari buat 150 lap contoh kan. Macam Mhm. day 1 tu 148, Mm. banyak tu sebenarnya. Day 3 lagi 169 kalau tengok kan. So maknanya diorang betul-betul fokus Mm. and then on reliability lah, maknanya engine tak ada blow ke apa Mm. kan. Betul. So nak maybe aero package yang baru ni, tengok cooling system check, kita try. Mm. Kita bantai 150 tengok apa jadi. Kalau Mm. tak ada apa, cooling system airflow maknanya efficient lah. Ah. So banyak benda yang dia tengok sebenarnya. Mm. Kalau kita compare dengan yang bawah sekali, contoh William. Mm. Dia ada 61 lap je day 1. Maybe dia ada isu. Mm. Macam ada Red Bull pun ada isu kejap, ada brake duct lah kadang-kadang, Mm. overheating kan. So maybe ada benda yang tak settle down lagi. Let's say macam bagi contoh macam McLaren last season. Mm. Time aku rasa dia yang paling teruk kot. Pre-season testing 23 dia paling teruk. And then kita nampak result the first race kat Bahrain tu. Oh. Yang banyak Sedih. troll. Piastri update window kan, masuk 7 kali dekat pit time race kan, time race ni, maknanya 7 kali masuk pit stop. So kereta tu tak ready untuk race lagi. So kalau based on table ni, aku boleh cakap Haas maybe dah ready. Mm. Maybe question mark untuk William kot, dia tak sampai 300 pun. Mm. Something Day to one do. dia tu takut tak ready kan. Maybe day 1 tak, tapi tengok day 2 Sebab sudah tengok okay, day 2 tu dah 100 lebih. macam okey lah 117, Betul. 121. So dia sangat tertinggal di day 1 lah. Data tu Betul. agak sedih lah kat situ. Tim lain okey lah. Kalau tengok Red Bull, Ferrari sampai McLaren pun 300 lebih tu, Mhm. mostly tiap-tiap hari pun 120, 130 average kan. Konsisten kat situ So okey okey lah. lah. Konsisten. Betul-betul. Mm. Itulah. Okey. Aku pun tak adalah nak go to through sangat untuk lab completed ni. So daripada 3 gambar yang kita buka ni data, sebab ada sebenarnya banyak lagi data, tapi kalau kita Banyak buka lagi. pengsan lah. Tapi Zul kata okey, 3 ni yang antara yang paling menarik untuk dibuka lah. Yang lain sebab kalau contohnya tadi kita tengok Leclerc Verstappen, tapi ada lagi yang antara Ferrari McLaren, adalah beberapa lagi perbandingan tu boleh korang tengok dekat laman web mereka lah. So saya pun pinjam untuk kita berbincang lah kat sini. Nanti korang sharing is caring. Kalau apa-apa yang korang rasa tak setuju dengan aku, korang boleh tulis kat komen kat bawah. Kalau korang rasa korang ada pendapat masing-masing, boleh juga mention dekat bawah. Saya dengan Zul ni kita peminat je. Tak adalah, bukan bidang engineering pun kami berdua. Bukan saya bidang yang jauh meninggalkan, mungkin daripada Zul sendiri pun nak kata jauh sangat tu jauh jugalah, berbeza bidang lah. Tapi kita sebagai fans yang minat, sebab saya dan Zul ni bukanlah tengok F1 ni hanya tengok race mata-mata. Sebab bukanlah kalau tengok race saya mata-mata itu saja best. Best juga. Mungkin ada orang rasa best, tapi untuk mengisi masa ketika tak race, inilah aku dengan Zul buat. Kadang-kadang kita bincang dalam grup WhatsApp, tapi aku rasa lebih baik kita share kat orang lebih ramai, supaya mungkin lebih ramai nampak sebenarnya, oh macam ni, oh macam tu kan. Tapi kalau ada daripada pendengar di bawah yang memang dalam bidang ini dan rasa lebih pakar dan nak share kat kita, serius boleh saja, tak ada masalah. Nak betulkan saya, nak marah saya, nak kata saya merapu, pun saya terbuka untuk apa-apa suggestion, untuk apa-apa pembetulan, apa-apa nasihat, sebab ini hanyalah andaian atau pandangan daripada seorang fans yang meminati F1. Sebab kita akan nampak, bila kita tengok
lebih mendalam daripada result ni kan. Dia macam mana dia orang dapat data ni saya tak tahulah kan. Bukan tugas saya. Tapi daripada data ni kita boleh nampak lah. Okay, untuk first race nanti agak-agak macam mana. Terutama kepada yang dah join Borak F1 Fantasi, korang kena pilih lah. Tim mana yang korang sebenarnya nak siapa yang main fantasi, benda ni penting. Benda ni penting sebab first Especially race untuk first race ni kita tak tahu. Tak tahu kat mana kedudukan mereka. Entah William nombor 1 kita tak tahu. Bukan je kita boleh kata predict kan. Tapi kalau kita tak tengok sikit-sikit daripada ni, contohnya ada juga orang kata Alpine jentera yang paling worst. Aku ada dengar-dengar lah contohnya kan. Betul. Macam sekarang yang kita tengok, kita tak nampak pun Alpine the worst. Tapi ada orang kata Alpine the worst. Padahal untuk last season Alpine boleh kata mid table. Tak adalah orang kata di bahagian bawah kan. So dari situ bila kita tengok data-data ni, barulah kita boleh letakkan tim kita yang terhebat dalam F1. Borak F1 Fantasi. Dan siap di hujung musim kita ada hadiah. Jangan lupa join, pergi tengok kat video dalam YouTube, boleh check untuk Borak F1 Fantasi, macam mana nak join, macam mana nak register dan macam mana untuk menang. Okey, aku rasa itu saja daripada saya dan Zul. Jumpa lagi untuk podcast akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.